خضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه من ذنب شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معالف قدس الله سره. Dan segala zahir pekerjaan itu. Situ. Betul. Ya. Dan segala zahir pekerjaan itu menunjukkan ia atas yang tersembunyi dalam batin hati. Itu terjemah daripada dulu mastawdi'ah fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zawahir. Itu barang yang disembunyikan daripada sarair, sir minal ma'rifah wal yakin wa ghairi zalik, daripada makrifat, keyakinan dan selain daripada itu dia terang pada zai'ad bil amal ala ma hunalik. Jadi sekarang sambungan di sini. Dan segala pekerjaan itu menunjuk segala zahir daripada pekerjaan anggota yang luar. Dia menunjuk mana menjadi dalil atas yang terbunyi. Terbunyi itu bahasa lama tu. Terbunyi mana yang tersembunyi, iaitu akhfa, mereka yang tersembunyi. Ia adalah barang yang tersembunyi di dalam batin seseorang. Barang yang tersembunyi di dalam qalbi seseorang. Ya. Dan keruh itu menunjukkan ia atas yang di dalam hati. Dan barang yang dibunyi mana tersembunyi di hati, maka atas muka nyata asarnya. Innal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalilan. Innal kalam, sesungguhnya kalam yang keluar daripada lisan yang zahir. Wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalilan. Dan semua dijadikan lisan terhadap fuad, lisan yang luar terhadap batin hati, dia panggil fuad, itu dalilan. Mana perkataan luar akan membayangkan kedudukan makrifat di dalam batin dia. Kalau dia min ahlil ma'rifah, kita akan keluar kalam-kalam hikmah daripada qalbi orang yang telah dibukakan nur makrifat dalam batin hatinya. Ada pun golongan orang-orang awam yang belum lagi mendapat pancaran makrifat yang khassah, maka kalam dia kita tengok gaya dan kedudukan dia. Dia banyak berpegang kepada asbab, lebih banyak memandang kepada asbab daripada memandang musabbibul asbab. Berlainan golongan arif, mereka terus yang dipandang adalah kepada musabbibul asbab, iaitulah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang yang ditaruhkan Allah Ta'ala akan di dalam hati, dan asrar, mana batin bagi batin hati, daripada ma'rifatullah, ma'rifat, dan anwar, dan segala nur dalam amal yang saleh, daripada amal yang saleh, dan kalam yang malihun, kalam yang manis. Tak dapat tiada bahawa zahir bekas demikian itu atas segala anggota yang zahir
dengan kata yang baik dan amal yang baik. Ini menerangkan kepada kita bahawa konteks antara luaran dan dalaman. Maka wajib bagi kita menjaga segala a'dha, anggota yang zahir, daripada terlibat dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kan mas'ulah. Ulaika, dan mereka semua tu anggota kita, mata, telinga besok, kerana anhu mas'ulah, akan dipertanggungjawab dan disoal. Mata apa yang kita lihat, mulut apa yang kita tuturkan, telinga apa yang kita dengar, kaki, tangan apa yang kita lakukan. Jadi menjadi kewajipan bagi kita menjaga segala anggota yang zahir supaya jangan mukhalif li syar'i, menyalahi daripada syariat. Maka Swiss di mana? Di dalam, iaitulah qalbi. Sebab Rasulullah menyatakan inna fi jasad ibni Adam mudghah iza saluhat saluhat sa'irul jasadu kullu wa iza fasada fasada sa'irul jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Dalam jasad anak Adam dia ada seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Kalau qalbi itu baik dengan bahawa dia makrifat akan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lihat pandangan dia sebagai ahli makrifah, pendengaran dia sebagai ahli makrifah, percakapan dia, pertuturan dia yang keluar dari lisan sebagai lisan ahli makrifah. Tapi kalau sekiranya kalbi dia tidak mengenali Tuhan, dengan bahawa kalbi dia jauh jahil dengan Tuhannya, dia tak nampak Tuhan yang dinampak makhluk, maka ketika itu pertuturan dia akan tersasar jauh, penglihatan dia akan bermasalah, ya, penglihatan, pendengaran, gerak laku dia semua itu akan menerbitkan kegelapan, bukan nur tapi gelap. Dia tak akan dapat berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu wajib diperjalankan qalbi kita kepada Tuhan. Safarul qalbi min syuhudil khalqi ila syuhudil khaliq, min syuhudil aqwan ila syuhudil muqawwin. Safarul qalbi, mana perjalanan roh atau qalbi itu daripada makhluk kepada Tuhannya. Jadi kalau dia tersangkut dengan makhluk lagi, bermakna qalbi itu kotor, dia tidak bersih. Maka bila tidak bersih, maka luaran dia akan jadi rosak. Mata dia melihat kerana orang, lidah dia bercakap kerana orang, ya, mulut dia bercakap, pendengaran dia, gerak laku dia, tindakan dia, semua kerana orang, bukan kerana Allah Ta'ala. Dia lebih memerhatikan makhluk daripada memerhatikan Khalik. Bermakna kalbi dia tidak musafir, tidak berjalan. Sedangkan kalbi kita diarah oleh Quran, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah. Itu arahan Al-Quran. Jadi untuk membersihkan luaran kita, ya, maka kalbi adalah perkara yang sangat besar diambil perhatian, ya, di mana tempat rosaknya, di mana tempat baiknya, ya. Sebab tu dia kata la amalan arja li hayatil qulub min amalin yakunu billah walillah ghaiban fihi amman siwa ghaib mulahazatin fihi wuzuzihi mubarri'an fihi min hauli wa quwwatihi. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anggota insan terlebih diharapkan bagi menghidupkan kalbi dia, ya, li hayatil qalbi min amalin, daripada amal yang mana yakunu billah, dia beramal tu dirasa semua tu dari Allah Ta'ala, walillah, dan bagi Allah, dengan Allah, bagi Allah, dan kembali kepada Allah Ta'ala. Ghaiban fihi an man siwa, lenyap dalam pandangan kalbi dia daripada makhluk, terus dia menghadap berlazat dengan Tuhannya, ya. Itu dipanggil dilepas min haulihi wa quwwatihi. Maka ketika itu hati itu akan bersih, dan bila hati itu bersih dan dapat berlazat dengan Tuhannya, hasil daripada kurnia Tuhan. Sebab tu hakikat kurnia dia. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abadan. Walaula fadlullah, kalau tidaklah semua itu kurnia Allah pada hakikatnya atas kamu dan rahmatnya, ma zaka minkum, tidak ada seorang pun yang akan bersih di kalangan kamu, min ahadin, daripada seorang, abadan, selama-lamanya.
Tidak ada manusia boleh bersih kedudukan zahir dan batin, melainkan semua itu adalah tazkiyah daripada Allah, rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi bila kalbi reti bermuasyarah, reti beradab dengan Tuhannya, maka selamatlah anggotanya yang lain. Ya, mata dia akan selamat, telinga dia akan selamat, dia akan tidak jadi rosak dengan maksiat apabila kalbi dia mengenali Tuhan dengan sebenar kenal. Itu rahsia di situ. Sebab itu Rasulullah berikan dalam hadis sahih, rahsia dia bila baik dalam, baik luar. Kalau dalam dia rosak, luar dia akan jadi rosak. Itu dia. Maka memantau kedudukan dalam adalah satu kewajipan yang besar. Sebab itu Syekh Sulaiman Ad-Darani dia menyatakan, man lam yataghalghal, setengah daripada kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, man lam yataghalghal bihadzal ulum mata musirran 'alal kabair wa huwa la ya'lam. Man lam yataghalghal, barang siapa yang tidak memberi perhatian, tumpuan dan kesungguhan dalam ilmu qalbi, ilmu ruh, ilmu sir ataupun ilmu tasawuf atau ilmu ihsanuddin, banyak nama ni, maknanya urusan dalam tempat tidak tak ada. Jawab dia, mata musirran alal kabair, dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, pada dia tak perasan. Dia tak perasan dia telah keracunan dengan sifat mazmumah, ar-riya', as-sum'ah, at-takabbur, ya, dan seterusnya. Ya, berkurang 800 sifat yang bercabang daripada itu. Banyak yang dapat memantau benda ni ialah para arifin billah, orang yang pakar dalam perjalanan makrifat rohani dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini semua tuan pengarang nak beritahu kepada kita, ya, nak tengok kalbi kita terelok tidak, kita tengok luar. Kalau mata kita masih seronok melihat maksiat, telinga kita masih dengar maksiat seronok, mulut kita tak terkawal bertutur benda-benda yang tidak diizin oleh Allah, kaki tangan kita berjalan ya tidak tentu arah, ya, tidak dikira tempat tu tempat yang mendatangkan redha atau sebaliknya, menandakan kalbi dia amat rosak, menandakan kalbi dia amat rosak. Kalau kalbi dia betul-betul menghadap hadrat Allah, dia akan menghasilkan mahabbah yang kuat dan ya haibah gurun yang cukup kuat, yang mana akan terpancar nur dia kepada segala a'dha, segala anggota. Maka anggota ni tidak minat melihat benda yang ditegah, mata dia tak minat melihat muharramat, benda yang diharamkan, dan telinga dia tidak minat mendengar benda-benda yang sia-sia, apatah lagi yang diharamkan, dan seterusnya anggota yang lain. Jadi anggota lain akan jadi selamat ya dengan bila selamatnya kalbi. Batu kalbi perlu ditambat dan dikenalkan dia sebenar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dikenal sebenar kenal dengan Tuhan, dia akan terbuka rahsia sebenarnya, kedudukan dia dengan Allah akan jadi cantik. Itu maksudnya. Dan zahir itu dia panggil tentera batin. Zahir apa? Anggota tujuh. Mata, mulut, telinga, ya, kaki, tangan, perut kita, farad, itu semua dipanggil a'dha'uz zawahir, anggota zahir. Jadi zahir itu tentera batin. Apa makna tentera? Orang yang diarah oleh ketua dia. Tentera kan, dia ada dia punya bos atas. Siapa dia? Ialah hati, kalbi. Jikalau khusyuk hati, nasaya khusyuk anggotanya. Mana kalau kalbi direti khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala, reti menghadap akan Allah taala dan mengenali akan dirinya sebenar kenal, nasaya anggota lain cantik. Ya, dan hati itu suatu bekas, apabila penuh ia daripada yang hak, maka melimpah bertambah anwarnya atas segala anggota. Hati diibaratkan sebagai satu bekas wadah. Apabila penuh mumtalian, ya, penuh dia daripada yang hak, maka dia akan ada faid. Faid mana? Limpahan. Dipanggil fuyudat. Limpahan tu akan berlaku bertambah kepada mana? Anggota dia. Anwar, ya, nur akan tu. Sebab tu Rasulullah minta nur. Allahumma ja'al fi qalbi
nuran, wa fis sam'i nuran, wa fil basari nuran, wa fi amami nuran, wa fi khalfi nuran. Ya Allah, jadikan dalam kalbi aku nur, di mata aku nur, telinga aku nur, ucapan lisan aku nur, di depan aku nur, belakang aku nur, kiri kanan aku nur, kiri aku nur, atas aku nur, bawah aku nur, dan jadikan diriku, besarkan nur dalam diriku. Itu hadis sahih. Hadis sahih daripada Nabi SAW. Rasulullah minta kita yang menjadi insan nurani. Lawan nur apa? Zulmani. Zulma apa makna? Gelap. Kita nak duduk dalam cahaya ke atau dalam gelap? Ya, kita nak duduk dalam nur, bukan dalam zulmah. Dia dua je. Tidak duduk dalam nur, dia duduk dalam zulmah. Ya, tidak duduk dalam nurul ma'rifah, dia duduk dalam zulmatul jahalah. Dia tidak duduk dalam nurul ta'ah, dia duduk dalam, ya, maknanya zulmatul ma'asi wal munkarat. Dia duduk dalam kegelapan maksiat dan mungkar. Dia tak duduk dalam nur ma'rifat, dia duduk dalam gelap kejahilan, dan itu seterusnya. Yang paling tinggi lagi, dia duduk dalam nurul fana, cahaya memandang ketiadaan dirinya, lenyap dia menghadap Tuhannya. Kalau tidak, dia masih duduk dalam zulmatur ru'yatun nafs, gelap memandang diri dia lagi, masih nampak dia itu dalam perjalanan sufi, dalam perjalanan rohani yang diambil daripada Rasulullah SAW, amat bertentangan apabila kita memandang diri kita. Ya, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha ramah. Bukan engkau yang melontar pada ketika engkau melontar, sebenar hakikat yang melontar ialah Allah. Itu mana hakikat. Kita nak pergi pada hakikat. Sebab kalau tak ada hakikat, ibarat kereta tidak ada enjin. Cantik luar, dalam apa pun tak ada. Tak boleh jalan. Bateri kong, enjin mati, ya, tak ada makna. Sebab dalam tu kena ada syariat, dia kena cantik, dan hakikat dia kena kemas. Baru dia jadi insan yang kamil, yang benar-benar mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Habis tu. Dan zahir itu tentera batin dikala khusyuk hati. Khusyuk dengan bawa apa? Dia tidak menggadaikan kehidupan dengan Tuhan dengan makhluk tu maksudnya. Dalam Quran kata apa? Khashiina la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Jadi antara orang yang khusyuk adalah orang yang la yashtari, dia tidak menjual mana ayat-ayat Allah, mana kehidupan dengan Tuhan. Dia tak akan jual dengan hal kehidupan dunia dah. Dia akan letakkan urusan dia dengan Allah lebih besar, lebih penting, lebih agung daripada urusan nafsani, urusan diri dan nafsu dia. Itu antara lambang orang yang khusyuk dengan Tuhan. Maka akan lahir dilimpahan pada anggota zahirnya, ya, maknanya amalan syariat yang kemas, cantik dan bersih. Nah, saya khusyuk anggotanya, engkau menteri anggotanya, dan hati itu suatu bekas apabila penuh ia dengan hak, mumtalian bi anwaril haq, dipenuh dengan nur hak, maka melimpah kepada anwar nur dia tadi akan segala anggotanya, ya. Atau daripada yang batin, maka limpahlah mana, ya, bertambah-tambah kelam atasnya. Kalau tidak, mana berlaku sebaliknya lah. Maka barang siapa berdiri, ia bagi Allah Ta'ala. Barang siapa yang berdiri, dia bagi Allah Ta'ala. Mana kedudukan dia semata-mata lillahi ta'ala, betul. Sebagaimana kita ucapkan dalam sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita dah janji dalam sembahyang tu, hidupku, matiku semata-mata kerana Allah, bukan kerana nafsu, bukan. Tapi kalau dia tukar giar dia, bermakna dia sudah apa? Bohong. Maka Tuhan jawab, kazab tak, dusta engkau. Ya, dalam sembahyang banyak benda besar rendah ni. Tawajjuh, wajjahtu wajhiya lillazi. Ketiga, lisan yang mengucapkan wajjahtu wajhiya lillazi. Kalau qalbi dan sir dia tidak bertawajjuh kepada Ta'ala, Tuhan jawab, kazab tak, dusta engkau. Ya, kena jaga betul-betul iktimat. Sembahyang tu besar, tuan kena jaga. Ya, dia merupakan mi'raj, mi'rajul mukmin. As-salah mi'rajul mukmin.
Sembayang itu ialah naik qalbi dia taraki daripada alamil mulki pada alamil malakut wal jabarut dan seterusnya. Dia menghadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, merasakan kelezatan, ya, pentajalian berlaku. Tapi kalau di sembahyang gelap itu kan minta maaf balik banyak dengan Tuhan, kena menangis minta Tuhan tarik. Maka barang siapa berdiri ia bagi Allah Ta'ala, mana bersandar dia dengan Tuhan, mengharap dia kepada Tuhan, yang dia nampak kebesaran Tuhan, yang makhluk apa dia tak nampak, dia tak perasan. Yang dia perasan ialah Allah Ta'ala. Berlainan orang yang jahil, orang yang gelap, dia perasan makhluk, dia Tuhan dia tak perasan. Dia berjalan dia tak perasan Tuhan lihat dia. Dalam semayang pun dia tak perasan Tuhan lihat dia. Di semayang pun hati dia menghadap orang, kan? Kalau macam itu keadaan kita banyak minta maaf balik dengan Tuhan. Allah. Barang siapa berdiri ia bagi Allah di dalam pekerjaannya, dia bersandar, beriktimat, bergayut hati dia kepada Ta'ala, bukan pada dirinya, bukan pada makhluk. Lepas tu baginda SAW berdoa apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, kau jangan serahkan diri aku pada aku. Ya, mana berpegang pada diri, percaya pada diri, yakin dengan diri, itu ajaran yang sesat, yang tak betul. Banyak dia guna istilah ni, kita mesti ada keyakinan diri. Itu ajaran sesat nama dia. Ya, kita kena yakin billah la bin nafsik. Ya, al-yakinu billah la bin nafsik. Yakin itu dengan Allah, bukan dengan diri kita. Diri kita ni tak ada, tuan-tuan. Ya, betul tak ada. Diri kita ni hakikat tak ada, bayang, tuan-tuan. Ya, semua dari dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kita dan perbuatan kita. Maka siapa yang merasakan zauq dengan perbuatan Allah, af'al Tuhan, bermakna dia memahami ayat tadi. Ayat Quran telang. Allah Ta'ala jadikan kamu dan perbuatan kamu. Rasa tak perbuatan dari Tuhan atau kita rasa dari kita? Kalau kita masih rasa lagi, berjalan merasa kita, bercakap merasa kita, semua diri kita, belum, orang tu jauh lagi. Itu dipanggil ba'idun minallah, amat jauh dari Tuhan. Ya, dia sampai dia kena rasa betul-betul dengan Allah SWT. Sebab dia perlu kepada top up, zikir kena banyak. Ya, iza akman aksara zikr, iza kasural azkar kasural anwar, wa iza kasural anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Apabila banyak zikir, dia zahir dan batin betul menghadap Tuhan, maka banyaklah nur yang Tuhan jumpa. Dan bila nur itu banyak dalam teranglah asrar sir dia, dan bila sir dia memancar terang nur dia, kana ma'allahi qarar, tetap dia ma'iyah dengan Tuhan ni. Baru dia duduk dalam ayat wa huwa ma'akum ainamah kuntum. Itu dipanggil muraqabah ma'iyah. Dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, dia ada satu jenis muraqabah ma'iyah. Kita muraqabahkan kesertaan raqib annallaha ma'ak, raqib annallaha yarak. Muraqabahkan Allah Ta'ala melihat kamu, muraqabahkan Allah Ta'ala serta kamu. Sebab tidak ada insan yang terpisah dengan Tuhan. Kalau Tuhan pisahkan kita, tak tombang itu. Satu saat pun kita tidak terputus dengan dia. Kalau dia kerat, dia habis dia. Ya, kita tarik nafas tak boleh, dia kan habis tadi. Kita dalam genggaman dia, dalam ilmu dia, dalam taksis iradat dia, dalam taksilul qudrah, ya, dan dalam inkisafil ilmi wal sami wal basar, semua tenggelam. Sebab tu bila kita murakabahkan benda ni, sinaran nur akan terang, maka tenggelam. Keperasanan makhluk tenggelam, bukan mata kita tak nampak makhluk, nampak kan perasaan dalam. Sebab bila seorang bila asyik satu perkara, dia akan ada satu keperasanan perempuan yang lain dia tak perasan. Itu tanda kuat. Kalau masih perasaan lain, dia belum kuat lagi tawajuh kalbi dia kepada Allah Ta'ala. Sebab itu disuruhkan banyakkan zikrullah. Itu rahsia Quran sebut zikran kasirah. Bila sebut zikir kena banyak, sebab top up dia kena banyak, baru dia akan hasil ya berbagai futuhat, pembukaan daripada Ta'ala, dan fuyudat, limpahan-limpahan itu. Maka barang siapa yang berdiri ia bagi Allah Ta'ala dalam segala pekerjaan dia, dia nampak semua tu minallah billah ilallah, dari Allah, dengan Allah, kepada Allah Ta'ala balik, maka sahaja beroleh untung ia. Dan barang siapa berdiri ia dengan nafsunya, dia berdiri dengan diri dia, dia nampak saya
ini ana, ya, ini saya buat, ini adalah apa, hasil kerja saya, ini saya punya perancangan, kalau tak ada saya mana boleh jadi. Habis itu sesat banget kan gitu. Orang tu jauh tenggelam dalam longkang kekotoran, ya, murakabah dia kata hancur dan yang pandang dia gitu dan barang siapa berdiri dengan nafsu pada diri dia daripada segala pekerjaan, dia nampak dia, ilmu dia, handal dia, bijak dia, iradat dia, kaya dia, pangkat dia, ya, besar dia dipandang, maka orang tu mahjub, orang tu dihijab, di dinding, dia tak kenal Tuhan ni. Dia duduk dalam keadaan zulmatul, ya, mu'dih, dalam kegelapan, kejauhan kalbi dia dengan Tuhan. Ini amat bahaya. Maka sebenarnya beroleh, ya, rugi ia. Orang yang kalbi dia tidak diikat dengan Tuhan, maka orang tu rugi serugi. Dan hasil kesimpulannya bahawasanya batin, ya, bahawasanya baik adab yang zahir menjadi tanda barang yang terbunyi dalam batin. Manakala batin dia ahli ma'rifah, kita akan tengok syariat dia cantik. Itu maknanya. Kalau tengok syariat dia lintang pukang, itu menandakan kalbi dia tidak senonoh dengan Tuhan. Kalbi dia tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu disuruh kita apa? Sentiasa beradab. Apa adab kita? Sentiasa kita ada keperasanan dengan Allah. Ya, tuan guru saya pesan, kau jangan buat tak perasan dengan Allah Taala. Kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan. Dia punya cakap dia 3 patah tadi, tapi menggegarkan kalbi kita. Coba cakap tu arif wali Allah, kalau bercakap dia 3 patah ya, kita ingat sampai kita mati ingat. Kita ni berceramah berabuk-rabuk kadang masuk pandang keloki. Sebab apa? Sebab banyak kita bercakap ni kita rasa kita. Arif billah dia bercakap dia rasa dari Tuhan. Dia bercakap ni dia rasa af'al Tuhan. Dia pandang tuan-tuan semua af'al Tuhan. Oh, lazat dia dengan Tuhan. Kita pandang impisal, Tuhan, Tuhan, aku. Habis. Dia ittisal, berhubung. Itu panggil ma'iyah. Ya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mana ada benda yang terlepas itu Tuhan. Kalau Tuhan kerat habis Tuhan. Ya, dia berasa. Dia bukan tahu ya. Tahu, yakin tu memang dah ada. Rasa dipanggil apa? Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral arifin, orang yang benar-benar mengenali Tuhan bukan di atas lambaran kertas ni, tapi bil azwaq, dengan rasa hati tu. Rasa, keperasanan. Sebab tu jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Ya. Ada pun kita punya kertas, ini dipanggil misi ada. Sebab ni sebagai kita punya tempat panduan. Tak ada atas kertas ni, sebab yang atas kertas ni semua adalah kalam-kalam awliya yang memandu kita. Tapi nak sampai bukan sekadar atas kertas. Atas kertas sebelah sayap baru. Dia kena berjalan sebelah sayap baru dia boleh terbang. Ya, bila ada dua, al-ilmu wal amalan, ya, amal dan riyadhah, baru dia boleh berjalan. Kalbi dia boleh terangkat untuk uruj naik kepada makrifat. Kalau sekadar pendedahan saja, dapat mengetahui, belajar sekadar tahu, tapi tak berjalan, rugi. Ibarat sebelah kepak, dia tak ada jalan. Burung kalau patah sebelah kepak nak terbang. Dia tak boleh terbang ke angkasa makrifat Allah Ta'ala. Sebab jalan tarikat penting. Jalan tarikat memberi amal yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW untuk mengikis apa yang disebut dalam kitab ni hijab, ya, sebagai apa? Mani, mawani, ya, segala benda yang menghalang, hawajib, segala hijab yang mendinding, supaya terpancar nur makrifat di dengan Ta'ala. Lepas tu dalam Ihya tu Imam Ghazali, ulama wali besar, cakap talabu syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Mencari akan mursyid yang sebenarnya, yang boleh memimpin kamu kepada Tuhan, menjadi kemistian. Kalau tidak, kamu tidak akan sampai kepada Tuhan, tercengang-cengang di dalam ibadat. Ya, orang masuk dalam tempat makan, kami sedap rasa, kita masuk tercengang-cengang sebab tak kerti makan. Makan dari depan tak kerti nak suap, ya, tak kerti nak adukan, ya, lauk dan sebagainya, tercengang-cengang. Orang dah menikmat lazat, ya, maka menikmati, cari orang yang jalan geti menikmati.
ya, kaifa nad'un nas ila Allah wa nahnu ba'idun min. Macam mana kamu nak tarik orang kepada Tuhan kalau kamu sendiri jauh dari Allah Taala. Jadi cari orang yang usul ila Allah, bangun malam-malam dan minta, ya Allah, perkenalkan aku akan orang yang boleh membimbing ruh aku, rohaniku kepada engkau. Minta, ya. Tuan jangan tanya saya. Tuan minta malam-malam, bangun menangis, minta. Ya, sebab tu dituntut. Ya, apa tuntutan dia tentang isyarat tu? Isra Mi'raj. Tak lama lagi kita sebut Isra Mi'raj. Rasul yang paling mulia, tetapi dalam Isra Mi'raj telah tunjuk mesti ada murabbi, ada mursyid. Siapa dia? Yang memimpin ialah Jibril alaihissalam. Sedangkan makam Jibril dengan Rasulullah jauh tinggi. Ya, Jibril jauh, Rasulullah makhluk paling hebat. Kalau tidak karenanya tidak jadikan segala makhluk. Laula kama kanatil aflaq. Di mana dapat perbezaan ketinggian Rasulullah? Di Sidratul Muntaha. Tiba di Sidratul Muntaha, Jibril kata, kalau aku masuk nasi aku hangus. 70 rijab nur dari itu. Ya, situ menandakan Rasul ialah nur, dia boleh masuk. Ya, Jibril kata kalau masuk dia hangus dulu gitu. Situ je Muntaha, setakat tu je. Orang atas bawah tak naik atas. Kalau naik terbakar. Maka Rasul sub dia naik ke atas. Itu menandakan ketinggian darajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah karim. Dan telah diceritakan orang bahawasanya berdapat Syekh Junaid dengan sahabat Abi Hafiz di dalam kesudah-sudahan adab. Ya, dia dapat adab yang tinggi. Maka kata Syekh Junaid telah beradab sahabat dengan segala adab raja-raja gitu. Maka katanya tiada tetapi baik adab pada zahir itu dia panggil tentera adab dalam batin. Maknanya sebenarnya apa tu? Yang dalam tu lah elok. Biar dalam elok, luar akan cantik. Tapi kalau dalam tidak elok, luar dia takkan cantik. Dan eloknya dalam, qalbi dia mutawajjihan daiman ila rabbik. Qalbi dia sentiasa tak putus tawajuh, ya, kepada Allah Ta'ala. Dia murakabah sentiasa. Itu qalbi yang cantik, ya. Qalbi yang sentiasa ada keperasanan dengan Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamha kelipan mata, tiap-tiap nafas dia sedar akan Allah Ta'ala. Dia sedar dia terikat dengan Tuhan, ya. Tapi kalau tak sedar yang bahaya, dia tak perasan dia terikat dengan Allah Ta'ala. Sehingga dia rasa dia macam bawa diri sendiri, macam dia boleh handle sendiri. Habis tu dia bermakna macam dia terkaya. Padahal kita tidak terkaya, kita fakir kepada Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kamu fakir kepada Allah. Mana terikat. Sebab tu bila manusia terasa dia terpisah je. Maknanya apa terpisah? Walaupun dia tak mengaku, tapi dia perasan dia boleh buat kerja sendiri je. Itu terpisah. Dia tak syuhud akan af'al Tuhan. Maka dia akan jadi orang yang melampaui batas Allah. Dalil Quran sebut innal insana la yatgha ar-ra'ah mustaghna. Innal insan, sesungguhnya insan itu la yatgha, melampaui batas Allah Ta'ala. Bila ar-ra'ah mustaghna, bila rasa dia cukup. Dia rasa dia cukup, dia rasa dia tak terasa keberhajatan dia dengan Tuhan, dia tak perasan dia terikat dengan Tuhan, maka orang tu akan jadi orang yang melampaui batas. Apa melampaui batas? Dia rasa dia besar. Lampau lah tu. Allah suruh pandang kita hina, fakir, hina, tiba-tiba kita rasa kita hebat. Itu melampau punya. Kita abdi, fakir. Ya, bila dia rasa dia boleh handle tu satu kesalahan. Dapat pula keluar mulut dia sebab hati dia macam tu mulut. Saya tak ada apa, tak ada masalah. Ya, semua sudah settle. Apa nak semua ada. Duit dalam bank tak biar pakai. Ya, geran tanah saya 1 kaki tinggi. Wah. Dia tak tahu malaikat maut datang tertongging dia. Ya, itu insan bila dia nampak dia terhijab dengan Tuhan, itu bahaya yang amat besar. Ya, sebab kita minta Allah Ta'ala sentiasa tunggalkan kalbi kita dengan dia. Allahumma ja'al, ya, ialah jadikan kami apa? Min ahli tajarrud, daripada ahli tajarrud. Apa makna tajarrud? Apa makna tajarrud? Mana hati kita, maknanya infirat, ketunggalan dengan dia. Jasad kita dengan makhluk tak apa, kalbi kita sentiasa dengan dia. Itu ahli tajarrud. Kemudian minta Allah Ta'ala sentap wajzib qulubana anin nazar wasukun ilaiha.
dan minta Allah tarik daripada hati kita daripada memandang-mandang kepada makhluk dan daripada terikat tertawan hati dengan makhluk. Minta Tuhan tarik benda tu supaya hati kita tetap mu'allakun billah, bergantung dengan Allah Ta'ala, hatta yang kasyifalahu anwarul musyahadah wal muraqabah, sehingga terpancarnya nur muraqabah dan musyahadah. Minta malam-malam tuan-tuan, ya tuan-tuan, jangan sembahyang tuan-tuan, minta Allah, ya Allah tariklah hatiku ini yang menghadap kepadamu. Cukuplah tu. Kalau dia tarik tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik aja, kalau dia nak cerita nikmat paling lazat, paling besar, paling dahsyat bila kalbi insan dia tarik oleh Allah Ta'ala menghadap dia. Ya, bayangkan macam mana orang yang belum beriman, siapa dia? Tukang sihir Fir'aun yang dah diman dengan Fir'aun, kalau dapat kalahkan Nabi Musa dengan pangkat dia dan sebagainya, tiba-tiba bila Tuhan sentap kalbi dia melalui mukjizat yang telah terjalikan pada tongkat Nabi Musa, di tempat tongkat dia kham menjelma, dia telan Nabi aja, tak sempat lagi kat situ tu dia mengucap amantu billah, aku beriman dengan Allah Rabbi Musa wa Harun. Terus habis niat dia tadi nak kalahkan Nabi Musa, berpusing habis. Sebab apa? Injizab, berlaku sentapan, pum, Tuan terik. Dengan mana Tuan terik? Tuan terjalikan kebesaran dia pada tongkat Nabi Musa, dia telan habis. Dekat situ juga dia mengucap, depan dia Fir'aun, siapa tak kenal Fir'aun kan? Ya, dia kerat di kepala wajah benda, dia punya jahat, punya zalim, hilang Fir'aun hilang. Sebab apa? Tu pentajalian Tuhan lakukan. Itu kita minta Allah Ta'ala terik, ya, minta Allah Ta'ala terik. Kita tak boleh terik kan, siapa kita ni fakir, hina, bangsat dengan Tuhan. Minta Allah terik, bila dia terik aja, jazbah berlaku habis, tenggelam kan? Berlazatlah ia di alamil malakut wal jabat, baru dikenal siapa Tuhan, dan situlah lazat semua. Itmamun naim bin nazar ila wajhil karim, nikmat bila besar, bila terbuka kita dengan Tuhan, ya, kita tak ada bekasan kalbi dengan makhluk, betul-betul ternampak betul, ya, pendedahan muka syafah kalbi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, maka adalah dikenal seorang itu daripada 3 perkara, iaitu kalamnya, tasarrufnya dan tabiatnya. Maka diketahui sekalian itu daripada amarahnya. Maka dikalau lazim sidq, kalau dalam kalbi dia ada sidqul ma'allah, jujur dengan Tuhan, dan dipilihnya yang hak, dia akan memilih jalan makrifat, jalan hak, dan dimaafkannya, ya, maka iaitulah baik batinnya. Dan jikalau tiada, maka tiadalah baik batinnya. Manakala dia tak pilih jalan ketuhanan, dia pilih jalan kenapsuan dia, maka rosaklah ini. Tatimah ni satu penutup kata pengarang tajuk ini, kata seorang laki-laki bagi Syekh Ibnu Yazid Al-Bistami. Syekh Abu Yazid Al-Bistami minal kutub, dia kutub besar, wali besar radhiyallahu anhu, dan sanad tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dia, ya. Syekh Abu Yazid dinamakan tarekat dia tarekat Taifuriyah, nama dia Isa, ya, Taifur bin Isa. Taifur nama dia, bernama Tarikatut Taifuriyah. Dia kata apa? Kulihat engkau, ya, kata seorang laki-laki bagi Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, dia kata, aku kulihat engkau kepada suatu malam dengan rupa babi. Syekh Abu Yazid itu wali besar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bermimpi Abu Yazid dalam rupa Abu Yazid, rupa babi. Dia report ke Tuan Syekh, saya mimpi Tuan Syekh rupa babi. Boleh tak mimpi kan? Maka Syekh, ya, maka Syekh telah benar, kata Syekh, betul, sadaqta, yang kau mimpi itu betul, ya, yang kau mimpi itu telah benar, engkau, kerana bahawasanya aku cermin. Aku ni mir'atul wujud, mana cermin kewujudan, maka engkau lihat rupa dirimu dalam diriku. Mana yang kau tengok tu siapa? Engkau lah. Aku ni cermin, ya, engkau tengok rupa aku, rupa babi, bukan aku tapi engkau. Kalau kau tengok dalam cermin, kau nampak gambar siapa? Nama engkau. Kau lah, itu penjat kawan ni. Ya, sebab wali ni tuan, dia nur, cermin, makrifat yang terbuka kan. Kalau kita tengok begitu, maknanya bukan kita kan, ya. Mana maknanya apa? Dia tu, bukan Syekh tu, dia tu wali besar ni, terperanjat dia.
Kerana bahasanya aku cermin, ya, maka engkau lihat rupa dirimu dalam diriku, maka engkau sangka bahawa engkau itu aku. Engkau sangka bahawa engkau itu aku. Sebenarnya itu engkau bukan aku mungkin, ya. Itu apa? Cermin boleh bersih, begitulah. Begitulah maksud dia apa? Hati para aulia illahi ta'ala yang telah jernih dipanggil mir'atul wujud. Allahumma ja'alna minhum. Ini semua makam boleh sampai kan, ni. Peringkat ni boleh sampai. Perempak tuan teri jadi wali kan? Lanon tuan teri jadi wali kan? Perempuan zania tuan teri jadi wali kan? Banyak cerita ni. Yang penting apa tuan? Dalam tu bersihkan qalbi tuan nak. Ya, inna Allah la yanzur ila suwarikum walakin Allah yanzur ila ma fi qalbikum. Atau kama qala, Allah Ta'ala tidak melihat sekadar zahir kita, dia tengok dalam tu, qalbi kita tu ada tak ma'rifah dengan dia, ada tak mahabbah dengan dia, ada tidak syauq dengan dia, ya, ada tidak haibah dengan dia. Dia tengok dalam tu. Dia tengok dalam cantik, Masya Allah, maka orang tu akan diangkat. Kalau dia tengok dalam betul zulmah gelap, lalainya, lekanya, ya, kasihnya kepada makhluk, pada dunia, habis gelap, maka orang tu akan terjauh dari rahmat Allah. Sebab tu disuruh kita apa? Kasratul zikir, kena banyak zikir tadi. Akan zikir dalam, lebih baik tuan-tuan carilah, ya, ambil sanad. Sebab zikir ada dua, satu zikir darajat, satu zikir hasanat. Zikir hasanat kita memberi pahala yang besar. Tapi kalau zikir darajat yang ada sambungan sampai guru Rasulullah SAW, dia ada taraki, dia ada pancaran nur daripada atas dan siapa yang berjalan dia tahu lah. Pancaran nur daripada baginda sallallahu alaihi wasallam menitis kepada sanad-sanad sampai kepada orang yang mengamalkan secara bersanad. Hadis pada sanad, ya, dipanggil khususiyah. Itu amalan khususiyah, dia punya power lain kan. Sebab dipanggil zikir ni zikir darajah, dia akan bawa kepada perubahan makam, ya, daripada makamul qalbi dia boleh pergi kepada makamul ruh, pada makamul sir, satu peringkat dia naik, ya. Itu hasil daripada suluk, dia akan ada warid yang sampai. Man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Siapa tidak ada wirid, dia payah dapat warid. Bila warid sampai, atau dipanggil anwar yang sampai ke kalbi dia, ini akan mengubah satu peringkat supaya dia pergi lebih ke depan dan lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang lebih terang, dengan cara yang lebih maknanya rapat. Maka ini satu perkara yang amat besar. Sebelum kita maknanya balik menghadap Allah, kita nakkan biar martabat pengenalan kita tu biar setinggi yang mungkin, ya, sehebat yang mungkin, secantik yang mungkin. Jangan kita mengenal Tuhan macam kenal gitu, jangan. Ya, kita nak kenal biar kenal sampai membawa rindu, cinta. Kalau kenal sebagai kenal, dia tak ada rasa apa, itu bahaya kan. Ya, takut nak jalan balik tak jumpa. Ya, tak jumpa jalan balik kan. Jalan balik dia mesti ada tu, mahabbah mesti ada. Bila dia iskun rindu dengan Tuhan, baru Tuhan buka. Tuhan dapat tulis hijab, aku buka hijab. Itu buka hijab, maka dia kenallah sebenar-benar Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara maknanya kashfin mukasyafatul qalbi, ya, dengan pancaran nur yang dicempakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berjalan dia, duduk dia, ya, sentiasa ma Allah. Itu yang dikehendaki. Dan bila dia duduk taraf tu, insya-Allah dia akan pergi kepada syahada al-haqiqiyah, atau dipanggil syahid hakikat. Dia ada syahid syariat, syahid dengan syariat yang berperang mati dalam medan perang, ya, dia niat betul kerana Allah, dia mati di situ, maka ya, dia masuk yadkhulunal jannah bighairi hisab, dia masuk surga tanpa hisab terus. Itu syahid syariah. Apa dia panggil syahid? Dia musyahadah. Di syahadah dibukakan kitratul ula, ketika darah pertama tu keluar, dia terus dibukakan syurga. Ya, maknanya musyahadah ataupun dia penyaksian dibuka. Ya, ada pun syahid yang batin, ini penyaksian pembukaan kalbi dia terus mukasyafah dengan Allah Ta'ala setiap saat dia dengan Tuhan. Itu daripada tinggi, dan ini pun semua masuk bighairi hisab. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Ya, sebab kalau tak dapat ni rugi ni. Madzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badalan. Madzal ladzi wajada man faqadak. Apakah kehasilan kehidupan seorang sepanjang umur yang Tuhan pinjamkan?
yang berpuluh-puluh tahun, ada sampai ratus tahun pun ada. Tiba-tiba tak jejak dalam makam syuhud musyahadah yang dikendaki oleh Rasulullah SAW. Anta mudallah ka'annaka tarah. Satu, tu musyahadah. Fa ilam takun tarah fa innahu yarak, tu muraqabah. Sentiasa dia merasa di dalam penglihatan Allah Ta'ala. Kalau dia tak dapat tu, maka rugi serugi-rugi. Sebaliknya, wa man lazi faqada man wajadak. Apakah keluputan orang yang dapat ini benda? Walaupun orang tak kenal dia, ini benda kalau ada makamil musyahadah, Masya Allah, martabat dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ya, maka laqad khaba man radhiya dunaka badaran. Rugi serugi-rugi orang yang menukar Tuhan dengan makhluk. Dia kenal Tuhan, dia tak kenal Tuhan, dia kenal makhluk. Dia kasih pada makhluk, dia tak ada cinta dengan Tuhan. Ya, dia takut pada makhluk, dia tidak gerun kepada Allah Ta'ala. Dia berdamping dengan makhluk, dia tak kerti cari jalan dampingan dengan Allah. Maka ni rugi serugi-rugi. Ya, dapat ke benda tu tuan. Kalau benda tu didapat, Masya Allah, hebat dia, terkenal dia di langit, kadang di bumi tak kenal pun tahu. Ya, sebab tu Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Umar, kalau kau jumpa ni orang nama dia Uwais Al-Qarani, dia ni terkenal di langit, orang bumi tak kenal dia. Engkau sampaikan salam aku kepada dia. Maka zaman khalifah pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar nampak tanda-tanda sifat-sifat yang telah disifatkan oleh baginda SAW, ya, kepada Uwais. Betul, ni lah orang dia. Ya, lalu Sayyidina Umar pun jumpa, tanya nama dia, Mas, siapa nama kamu? Dia kata, Ismi Abdullah. Nama aku Abdullah. Siapa nama kamu? Nama aku Abdullah. Ya, kemudian Sayyidina Umar pun perangkap dia, nama yang ibu kamu beri pada kamu siapa? Ya, Abdullah tu betul lah, hamba Tuhan. Ya, dia juga kata, nama yang ibu kamu beri siapa? Dia kata, wallahi ya Amiral Mukminin, demi Allah ya Amiral, kalau tidak engkau yang bertanya, aku tak beritahu nama aku. Akulah Uwais. Tengok kan. Jalan makrifat dan tadi antara syarat besar dia mesti ada dalam qalbi kita ni, perasaan kita tidak mau terkenal. Itu mesti ada. Kita tidak minat orang kenal kita. Itu mesti ada. Kalau ada minat orang kenal nak glamour, tak ada, tutup. Mahjub, orang tu akan terhijab dengan Tuhan. Sebab bila dia suka terkenal, dia qalbi dia akan pusing pada makhluk. Dia tak menghadap Tuhan. Sebab tu kena ada dalam hati, kita minat dan suka gembira kalau kita tak dikenal orang. Mastur indal khalaik, tapi dia maftuh indallah. Dia tertutup dengan makhluk, macam Uwais Al-Qarani kan. Sayyidina Umar lepas tu mengatakan, Rasulullah sampaikan salam berkam. Lebih kurang dia bercerita. Kemudian Sayyidina Umar kata, insya-Allah ya Uwais, kita akan berjumpa lagi lah. Abu Uwais cakap, insya-Allah kita tak akan berjumpa lagi. Masya Allah. Ya, itu hebat ni Uwais Al-Qarani. Dia tak minat tentang orang kenal dia. Ya, orang yang hati dia tak minat dikenal, maka cahaya makrifat dia terang. Sebab dia hanya nak dengan Tuhan. Tapi kebiasaannya, kalau orang yang macam ni, dia tak minat, tapi Tuhan kenalkan, itu lain. Rasulullah SAW orang yang paling tinggi darajat ni, tak minat dikenal, bukan Rasulullah cari nama hutan. Tapi siapa yang terlebih terkenal daripada Rasulullah? Belum ada, belum turun ke dunia lagi orang dah kenal lah. Ya, Nabi Adam tengok terpampang nama digandingkan dengan la ilaha illallah Muhammadur. Siapa nama tu? Itulah nama kekasihku. Rasulullah belum turun lagi dah masyhur. Orang yang paling masyhur dalam dunia tidak ada yang melainkan Habibullah Rasulullah SAW. Fatawassala Adamu min zambihi faqad ihtada ma yaktadi bi abihi. Maka bertawassullah Nabi Adam memohon keampunan kepada Allah dengan keberkatan Rasulullah SAW. Waktu kita bertawassul, ya dan tawassul banyak pada tawassul ya. Ya Rabbi bil Mustafa, itu tawassul. Ya Rabb, wahai Tuhanku, bil Mustafa. Kita bertawassul dengan keberkatan Al Mustafa, itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baligh maqasidana, sampaikanlah segala kasat dan kendak niat kita. Ya, waghfir lana ma madah, dan ampunkanlah segala dosa yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai Tuhan yang maha luas kurniaan dia. Jadi kita bertawassul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau datuk kita bertawassul, Abdullah dia tak tawassul, yang ikut Wahabi tak boleh, dia kata syirik. Kita bukan minta dengan dia, kita minta dengan
Allah cuma rekomen dengan orang yang hebat dengan Allah Ta'ala. Itu maknanya apa? Nak jadikan Uwais yang tak terkenal di bumi, ya, dan banyak lagi lah yang sedemikian itu dia terkenal di langit. Maknanya yang penting kalbi kita tidak ada perasaan suka dikenal orang, ya. Kalau Tuhan nak kenal tu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita tak mau benda tu, kita tak mau. Kita nak biar kita hanya berlazat seronok dengan dia, bukan dengan makhluk dia. Itu perjalanan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berjanji nak liqa dan bertemu di awal di akhirat besok, dia kena beramal saleh, kemudian jangan disekutukan dengan suatu pun amalan. Bermakna apa? Jangan ada kalbi kita bergantung dengan yang lain. Kalau tak ada bergantung, tak ada sekutu. Bila ada bergantung dengan makhluk, itu dia sekutu, supaya orang puji, supaya orang angkat dan sebagainya. Itu di antara jelas nas Quran. Kemudian syattana baina man yastadilu bi ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi fa inna khairal kullahu sallallahu alhamdulillah. Subhanallah. Allah.